perumpamaan dia. Baik, muka surat 134. Ini tentang tips. Sekarang kita dah tahu bahawa tips untuk membentuk peribadi suka memberi. Kita dah tahu bahawa memberi ini adalah satu kebaikan yang besar, dan kita nombor satu, sebelum bincang tips, kita kena ada keinginan juga. Keinginan terlebih dahulu bahawa kita nak menjadi orang yang suka untuk memberi. Kita ni dengan makhluk, kalau boleh jangan ada perkataan ingin imbuhan tu jangan. Imbuhan kita kena maksudnya dengan makhluk kita memberi, kita mengasihi, kita menolong, kita menyintai, kita menyukai, kita gitu, kita bagi semuanya dekat orang, dekat manusia. Jangan mengharap apa-apa. Kalau kita nak dikasihi, kita nak disukai, kita nak diberi, itu minta dengan Allah. Dengan manusia ni kita berfikir untuk memberi, kita berfikir untuk terus meluaskan kebaikan-kebaikan kita. Baik, sekarang kita kena ada niat dulu bahawa kita nak jadi orang yang suka untuk memberi. Baru kita boleh bincang tips dia. Kalau tidak, tak ada faedah. Sebab kalau kita bagi tips cara masak kek supaya gebu, kita dengar, aku dah lah tak suka kek, tambah pula kencing manis dah. Tiba-tiba nak bagi resepi kek, memang tak minat lah nak dengar. Ada tips-tips kek gebu pula, dah lah memang tak suka kek gebu, yang suka kek kerah. Lagi kerah lagi sedap. Apa tu yang kerah tu? Brownies. Brownies kan tak gebu kan. Apa? Ropan sama tu lagi kerah, nama pun batu dah. Jadi bila kita sebut tips benda yang kita tak berminat, memang tips tu takkan ada faedah. Yang kita pun dengar tak dengar, kita kan tak apalah, raihkan je lah. Sekarang ni masalahnya, yang ni tak ada pilihan. Tak ada pilihan suka ke tak suka. Kalau kek boleh suka ke tak suka, kan? Tapi kalau dalam bab suka bersedekah, itu kita kena suka, kan? Kita kena usahakan supaya kita ni jadi orang yang suka sedekah. Sebab secara hakikat sebenarnya semua orang tahu bahawa, kita semua tahu, saya pasti semua ada depan saya tahu dan faham bahawa apa yang kita pakai sekarang bukan hak kita, bukan milik kita. Bahawa apa yang kita makan pun bukan milik kita. Apa yang kita pegang, duit dalam akaun bank, itu semua bukan milik kita. Yang menjadi milik kita selama-lamanya adalah apa yang kita infakkan. Itu semua orang tahu, kan? Bila sebut ramai yang angguk. Maknanya memang dah faham betul lah. Cuma tinggal lagi nak buat sekarang ni. Kita nak buat supaya apa yang menjadi milik kita selama-lamanya itu lebih banyak daripada apa yang kita akan tinggalkan. Hari ni mana banyak yang kita akan tinggalkan? Pakaian kita yang kita pakai dengan pakaian kita bagi ke orang, mana lagi banyak? Duit kita yang ada dalam akaun bank dengan duit yang kita dah sedekah ke orang, mana lagi banyak? Sedekah, Alhamdulillah, amin. Jadi kalau kita nak hitung-hitung, cuba ingat balik, jangan ingat masa zaman-zaman dah pencen, dah duit tak tahu nak buat apa, memang sedekah banyak. Itu masa zaman muda-muda dulu, kan? Kita kira seumur hidup ni, daripada zaman mula baligh. Sepatutnya dah mula baligh tu dah mula sedekah. Sebab tu kalau ada anak-anak kecil, cucu, kita cuba ajar dia untuk keluarkan duit sedekah tu. Maknanya kaedahnya dia kan tak ada duit sendiri. Ajar dia, kalau setiap tengok tabung, dia akan rasa nak masukkan duit. Saya biasa nampak memang ada budak-budak yang bila nampak je tabung kat masjid, mak nak singgit, mak dia ni nak marah dah, apa singgit-singgit kat masjid ni, tu nak masuk dalam tabung. Maknanya anak tu dah pandai. Tapi itu kan daripada didikan orang tua juga. Nampak je tabung, nah pergi masukkan duit, bagi duit kat dia, supaya dia tu merasa nampak je tabung kat masjid, dia rasa nak masukkan duit. Tu maknanya kita nak usahakan kita ada sifat tu, sehingga kita menjadikan harta kita yang sebenar tu jauh lebih banyak lagi daripada harta yang kita gunakan kat dunia ni, yang memang pasti kita akan tinggalkan. Jadi dengan itu, maka apa yang perlu ada dalam fikiran kita, dia kok mana pun dalam bab nak amal ibadah, nak menambahkan kebaikan dan amal ibadah kita, itu mind setting kita kena baiki.